Salam Malaysia Madani, saya Syumisan Raj. Seorang warga Malaysia antara 61 mangsa warga asing yang diselamatkan daripada operasi penipuan telekomunikasi di Mewadai, Myanmar. Kesemua mangsa sindiket penipuan itu diserahkan kepada pihak berkuasa Thailand pada Khamis. Antara mereka yang diselamatkan termasuk 39 warga Cina, 13 warga India, seorang warga Kazakhstan, 5 warga Indonesia, seorang warga Ethiopia dan seorang warga Pakistan. Menurut laporan Bangkok Post, pasukan pengawal sempadan Myanmar menyerahkan mangsa-mangsa berkenaan kepada pihak berkuasa Thailand di Jambatan Thai-Myanmar kedua di daerah Maitsot, wilayah Tak. Mereka yang diselamatkan itu disambut oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Thailand, Pham Vichai yang melakukan lawatan pemeriksaan di kawasan sempadan. Seorang pengusaha permis ditahan bersama 325,400 liter minyak sawit mentah. Suspek lelaki ditahan atas kesalahan beroperasi tanpa lesen menerusi optaring air di Benban Kualai, Johor semalam. Ketua Polis Johor, Datuk M. Kumar berkata, serbuan menerusi optaring landai khas Tahun Baharu Cina dilakukan bersama penguatkuasa Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB Wilayah Selatan. Hasil pemeriksaan mendapati suspek lelaki berusia 46 tahun itu menjadikan premis sebagai stor penyimpanan dan memproses minyak sawit. Pelbagai barangan dirampas termasuk sebuah trailer, 171 tangki IBC berisi minyak sawit, 4 tangki skid dan 2 buah forklift. Nilai keseluruhan rampasan berjumlah 2.49 juta ringgit. Suspek dan barang rampasan diserahkan kepada pihak MPOB untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Peraturan 5 Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia Pelesenan 2005 dan Undang-Undang Kecil Pelesenan Trade Perniagaan dan Perindustrian MPKU. Larangan pergerakan kenderaan berat memasuki lebuh raya pada waktu puncak diperluas di beberapa jajaran lebuh raya terpilih sekitar Lembah Kelang bermula 19 Februari ini. Langkah itu bagi melancarkan pergerakan trafik di kawasan itu serta di bandaraya. Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Dato' Sazali Harun berkata, jajaran lebuh raya berkenaan adalah Lebuh Raya Utara Selatan, LUS, NKVE, Elite dan Duke. Kenderaan berat yang terlibat ialah kenderaan motor kelas 2 serta kenderaan motor kelas 3. Bagaimanapun larangan dikecualikan bagi kenderaan terbabit dengan kerja-kerja pembersihan, pembuangan dan penghantaran sisa domestik, perkhidmatan kecemasan dan penguatkuasaan serta kenderaan berat yang terlibat dengan kerja penyelenggaraan lebuh raya. Langkah berkuat kuasa pada Isnin hingga Jumaat, kecuali hari kelepasan Am bermula 6.30 hingga 9.30 pagi dan 4.30 petang hingga 7.30 malam. Seramai 15,000 murid tahun 1 yang merupakan anak peneroka Felda di seluruh negara bakal menerima bantuan kelengkapan sekolah sumbangan FGB Holding Berhad. Sumbangan diagi secara berfasa melibatkan keseluruhan bantuan bernilai 2.25 juta ringgit. Pengerusi Felda, Datuk Seri Ahmad Syabari Cik berkata, ia bagi meringankan beban kewangan ibu bapa dalam membuat persiapan persekolahan anak-anak. Tambahnya, ini merupakan penganjuran tahun kedua selepas kejayaan program sama tahun lalu dengan jumlah tajaan 2.17 juta ringgit untuk 14,500 pelajar di seluruh negara. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Selamat Datang ke Sekolah 2025 yang turut dihadiri Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan FGV Fakruniam Fotman di Felda Prasu Gua Musang. Pelakon veteran Roslan Saleh mengembuskan nafas terakhir di kediamannya di Masjid Tanah Melaka kira-kira 7 pagi tadi akibat komplikasi pelbagai penyakit. Berita pemergian aktor berusia 68 tahun itu dikongsikan oleh anaknya Farah Haris Roslan menerusi catatan di Facebook. Allahyarham dikabarkan meninggal dunia ketika tidur. Jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Rantau Panjang selepas solat Jumaat. Allahyarham Roslan meninggalkan seorang balu, 3 anak dan 10 cucu. Sepanjang lebih 3 dekad berada dalam dunia seni, Roslan pernah membintangi banyak drama dan filem popular. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.